Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Rumi muka surat berapa tu? Yang saya dah tahu. Bicaraan umur yang kedua sudah dibicarakan sedikit. Kita nak sambung kat situ. Ada tanda muka surat? Tak ada tanda. Tak ada ni. Boleh nak tengok sekejap? Ustaz ni jauh gini. Oh, saya jauh. Tak salah. Tujuan yang kedua. Ya. Sini. Wah, salah faham dah. 10. Okey. Muka surat. Masih dah. Muka surat 10. 10. Muka halaman 10. Muka halaman 10 baris yang ke-10 dibilang daripada atas. Muka surat 10 baris pun yang ke-10 bilang daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid darain amin. Dan sebelum daripada keluar kita manusia daripada perut ibu kita itu, Tuhan yakni Allah Ta'ala menghimpunkan kejadian kita di dalam perut ibu kita, yakni di dalam rahim ibu kita selama 40 hari dengan kelakuannya kita pada ketika itu ialah nutfah. Apa tu nutfah? Setitik mani. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Tazkirah pada halaman yang ke-10, baris yang ke-10, muka surat 10 baris yang ke-10, di mana perbicaraan kita iaitu berkaitan dengan perbicaraan umur yang kedua yang kita telah laluinya. Yang mana umur yang pertama iaitulah umur ketika kita merupakan suatu benih yang dinamakan alam tersebut ialah alam zurri. Maka pada ketika itu kita telah berjanji kepada Allah, manakala kita dizahirkan akan kewujudan kita,
dengan jasad, maka kita berjanji untuk sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ialah pada ketika itu kita merupakan suatu benih yang Allah Ta'ala jadikan. Kemudian setelah itu kita berpindah pula kepada umur yang kedua. Umur yang kedua ni ialah umur yang bermula daripada kita keluar daripada perut ibu kita, dengan bahawa kita ni diperanakkan oleh ibu kita, sehinggalah kepada kita keluar daripada dunia dengan bahawa kita mati. Ini merupakan tempoh umur yang kedua yang sangat-sangat penting, umur yang paling berharga sekali untuk menyelamatkan kita di akhirat esok. Penentunya di umur yang kedua inilah. Ni umur kedua sekarang ni, kita sekarang ni lah. Ketika mana kita berada di atas dunia, bermula daripada kita keluar sahaja daripada perut ibu kita, itulah namanya umur yang kedua. Ni sekarang. Jadi pengarang kita rahimahullahu ta'ala, dia nak ceritakan kepada kita, dia nak mengkisahkan kepada kita tentang perjalanan kehidupan kita. Dia nak cerita kepada kita satu-satu tentang perjalanan hidup kita ni di atas muka bumi ni. Maka oleh kerana itulah kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sebelum daripada keluarnya kita ni selaku manusia daripada perut ibu kita, sebelum kita keluar daripada perut ibu kita ni, Tuhan telah menghimpunkan kejadian kita manusia ni, Allah Ta'ala himpun di mana? Di dalam perut ibu kita, yakni di dalam rahim ibu kita. Rahim tu merupakan, kita katakan seolah-olah seperti sarang lah. Sarang untuk letak budak kat situ, untuk meletakkan suatu bayi di dalam rahim tadilah, seolah-olah seperti satu sarang. Jadi kejadian kita, Allah Ta'ala telah menghimpunkan kita. Sebelum daripada kita keluar daripada perut ibu kita, Allah Ta'ala himpunkan kejadian kita terlebih dahulu di dalam rahim ibu kita selama 40 hari. 40 hari kita berada di dalam rahim ibu kita tu, dengan kelakuan kita pada ketika itu ialah nutfah, setitik mani, atau panggil nutfah. Maknanya percantuman antara mani setitik sahaja. Percantuman antara setitik mani bagi suami dengan setitik mani bagi perempuan, maka disitulah namanya nutfah. Allah Ta'ala letak mana? Allah Ta'ala meletakkan di rahim bagi seorang ibu. Ini semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalaqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya dihimpunkan oleh Allah Ta'ala akan kejadian manusia itu di dalam perut ibu dia selama 40 hari hal keadaannya nutfah. Ini hadis ni, apa yang diceritakan oleh pengarang ni merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kejadian asal usul manusia daripada sesuatu benda yang kita kata hina. Hina, benda yang jijik. Makna kata mani ni kalau letak di tepi ketika mana kita duduk tengah makan, oh tak termakanlah. Tu hina.
Tapi bila mana jadi manusia, lupa kepada asal usul kitanya daripada kejadian kitanya yang hina tu. Oh, manakala besarnya sombong, agah, besar diri, tak kenal orang. Walha kita semua ni asalnya daripada setitik mani yang hina, tapi lupa diri. Ini kejadian manusia. Kejadian manusia daripada setitik mani. Maka Allah Ta'ala himpun selama 40 hari. Kerana itulah kita panggil dia ni sama muka ada irah-irah ibu ni. Kerana dia mari daripada mani. Hal ini pernah ditanya oleh Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Yahudi tanya, "Jawab ya Muhammad, kalau jawapan kamu betul berkaitan soalan hak aku nak tanya ni, aku nak beriman kepada engkau." Itu Yahudi. Lalu tu pada satu kali dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tu dia tanya, "Akhbirna kaifa yushbihul walad ummah wa innama nutfatun minar rajul." Katanya Yahudi, ceritakan kepada kami puak-puak Yahudi yang bersama-sama dengan kami ini, bagaimanakah hei Muhammad, serupanya samanya anak tu ada iras dengan ibu dia, sedangkan air mani tu dia kata daripada lelaki. Kata dia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ta'lamu anna nutfatar rajul bayda ghalizatun." Hei Yahudi, hei puak-puak kamu, adakah kamu tidak tahu sesungguhnya nutfah lelaki itu setitik mani bagi laki-laki itu warna dia putih lagi pekat. Itu hak lelaki. Wa nutfatal mar'ati sufra'un raqiqah. Yang perempuan pun ada juga, kata Nabi. Bukan lelaki saja hak nutfah ni, ialah percantuman antara mani lelaki dengan mani si isteri. Cuma bezanya air mani perempuan ni, ianya kekuningan serta cair. Adapun lelaki tadi dia pekat, adapun perempuan dia cair. Maka oleh kerana itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyatahuma ghalabat sahibatuha kana laha shibah. Maka kerana itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana air mani tadi sama ada yang suami ataupun isteri yang lebih banyak, maka anak tadi dia akan cenderung kepada rupa paras, kebanyakannya dia akan ikut yang mana lebih banyak daripada air mani tadi. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan tadi daripada kalangan-kalangan Yahudi tadi, ya benar sungguh ya Muhammad, tapi tak beriman pun. Kau dah tanya aja. Sebab tu dalam bab ni, orang-orang daripada kalangan non-Muslim yang tidak beriman kepada Allah, apabila dia kaji betul-betul dengan taufik hidayah daripada Allah, ghalibnya Allah Ta'ala buka hidayah mereka masuk Islam. Kerana yang diceritakan oleh Nabi SAW pada zaman ni 1400 tahun lepas tu, belum ada lagi alat-alat yang canggih, perkara-perkara yang canggih-canggih untuk mengetahui perkara-perkara ni. Tapi semua ni 1400 tahun lebih tu, di zaman Nabi SAW, cerita siap dah bagaimanakah kejadian-kejadian tersebut.
Yang kita panggil sains tu. Cerita siap. Itu dalam agama kita. Wahyu daripada Allah. Sedangkan pada ketika tu alat-alat canggih nak lihat semua perkara tadi, ketika tu tidak ada lagi. Belum muncul lagi. Kerana itu orang bukan Islam, dia kaji punya kaji, akhir-akhirnya ghalibnya dibuka hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita. Cerita kita sebagai seorang manusia. Itulah kita. Jadi selama 40 hari. 40 hari maknanya 1 bulan 10 hari. Sebulan 30 hari. 40 hari, sebulan 10 hari dalam keadaan nutfah. Dan kemudian daripada itu, kemudian daripada Allah Ta'ala letakkan kita ni, asal manusia tadi dalam keadaan nutfah 40 hari, kemudian daripada tu 40 hari pula, 40 hari yang kedua, atau fasa yang pertama nutfah 40 hari. Ni fasa yang kedua 40 hari pula, dengan hal dalam keadaan kitanya pada ketika itu, kelakuan kitanya pada ketika itu bertukar pula menjadi alaqah. Alaqah ni apa? Darah beku, seketul darah, atau alaqah, seketul darah. Kerana mani tadi asal daripada darah. Mani ni asal daripada darah. Maka kejadian manusia daripada mani 40 hari, 40 hari berikutnya masuk hari yang ke-41 lah katakan, maka pada ketika itu bermula episod fasa yang kedua. Allah Ta'ala tukar daripada nutfah tadi dalam rahim, bertukar menjadi alaqah. Jadi seketul darah. Jadi seketul darah 40 hari pula di dalam perut ibu kita. Ini kejadian manusia. Dan kemudian daripada itu, kemudian daripada kita berada di dalam rahim ibu kita dalam keadaan alaqah selama 80 hari, 40 hari dalam keadaan nutfah, 40 hari dalam keadaan alaqah seketul darah, maka masuk pada fasa yang ketiga 40 hari berikutnya, iaitulah dengan hal, dengan kelakuan kita pada ketika itu Allah Ta'ala tukar pula dalam keadaan kitanya mudrah. Mudrah tu apa? Setokol daging, setongkul daging, sepermamah daging. Sepermamah, tak besar pun, sepermamah. Seperti kita nak makan daging besar, mana daging yang kita nak makan? Adakah sebesar penumbuk? Besar, tak muat mulut. Satu permamah daging tadi sebesar itulah maknanya seseorang manusia selepas daripada 80 hari, 81 hari, 82 hari, maknanya Allah Ta'ala tukar kita menjadi seketul daging. Satu permamah daging kecil saja berada dalam perut ibu kita. Bermakna semuanya 120 hari. 4 bulan. Itu 4 bulan tu. Itulah 4 bulan. Alaqah, nutfah, tambah alaqah, tambah mudrah selama 80 hari bersamaan 4 bulan. 3, 6, 9, 12. 4 bulan. 30 hari, 30 hari, 30 hari, 30 hari, 4 bulan, 120. Sehinggalah dirupakan kita jadi manusia. Lepas daripada mudrah, maka Allah Ta'ala rupakan kita. Rupakan kita jadi manusia. Berupa dah. Ada muka sikit,
Ada nampak wajah-wajah, bentukan-bentukan wajah, bentuk-bentuk telinga, bentuk-bentuk mata. Tu Allah Ta'ala rupakan. Maka ditiupkan roh dan disuruhkan malaikat dengan tulis rezeki kita sekian. Ketika ni Allah Ta'ala tulis dah lah. Ketika mana 4 bulan tadi, maka pada ketika ini Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat supaya tulis tentang rezeki manusia hak nak jadi manusia ni. Manusia hak nak jadi manusia ni, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat supaya tulis. Allah perzahirkan apa yang di ilmu Allah. Ini berkait dengan akidah. Kerana benda-benda yang akan berlaku di hadapan ni, walau tak berlaku lagi, semuanya Allah tahu belaka dah. Allah tahu belaka dah. Apa yang akan jadi ni semuanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Tahu semua sekali, azali lagi. Kerana Allah bersifat dengan ilmu sedia kala lagi. Allah ada Allah Ta'ala tu sedia kala lagi Allah ada. Apa makna sedia kala? Belajar sifat 20, sifat qidam. Sedia kalanya Allah, wajib beriman Allah tu bersifat dengan qidam. Ada Allah Ta'ala, ada dia sedia kala. Apa makna sedia kala? Sedia kala ni maknanya ialah ada Allah Ta'ala tidak didahulukan dengan tiada. Tu sedia kala. Allah tu wujud, Allah tu ada dia ni tak didahulukan terlebih dahulu dengan tiada. Adapun ada kita bersifat dengan wujud manusia. Langit, bumi ni segala-gala ciptaan-ciptaan Allah, hak kita nampak sekarang, hak kita lihat dengan pandangan kita ni, bersifat dengan wujud, bersifat dengan ada. Allah pun ada. Maka apa beza ada kita makhluk dengan ada Allah? Maka ada kita ni bukan sedia kala. Kita tak bersifat dengan sedia kala, dengan qidam, tapi kita bersifat dengan baru. Adapun Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Ada dia tidak didahului terlebih dahulu dengan tiada. Adapun ada kita didahulukan terlebih dahulu dengan tiada. Kalau kita lahir di tahun 1949, tak ada lagi, tak muncul lagi. 1945 tak muncul lagi. Bila ada kitanya? 1950. Kalau hak lahir 1950, maka demikianlah setiap ciptaan Allah ada yang mana melalui tiada terlebih dahulu. Itulah ada kita. Dulunya tak ada. Ada pun Allah Ta'ala tak didahulukan dengan tiada, tak bertemu dengan tiada yang awal tadi, tak bertemu. Adapun kita bertemu, dulu tidak ada, kemudian ada kita. Allah tak begitu. Kerana itu salah pegangan jika mereka itu beriktikad Allah Ta'ala ada lama dah, Allah ada lama dah, Allah ada lama berjaman dah, Allah Ta'ala ada ni. Sebelum langit bumi ada ni, Allah ada dah. Tapi sebelum tu Allah tak ada juga. Cuma dialah yang awal-awal sekali ada. Langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, ciptaan-ciptaan ni tak ada lagi. Allah je ada. Dia yang awal ada, tapi sebelumnya tidak ada jugalah. Ni salah pada i'tiqad yang menyebabkan i'tiqad seseorang tersebut
telah rosak. Bukan begitu. Allah ada, dia tidak didahulukan dengan tiada. Itulah panggil qidam. Itulah panggil sedia kala. Itulah maksud dia. Maka dah Allah Ta'ala tu sedia kala, segala sifat-sifat Allah Ta'ala pun sedia kala juga. Sifat-sifat Allah pun sedia kala. Allah ada sedia kala. Dia bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan sedia kala. Antara sifat-sifat kesempurnaannya, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Maka Allah Ta'ala tahu segala perkara ni, walaupun perkara tu belum dizahirkan oleh Allah Ta'ala, walaupun benda tu Allah Ta'ala tak buat, tak cipta lagi, Allah tahu semua sekali. Itulah namanya Allah mengetahui segala perkara azali lagi, apa yang akan berlaku. Lalu tu apabila Allah Ta'ala jadikan kita pada peringkat awalnya daripada nutfah berpindah kepada mudghah, berpindah pula kepada alaqah, kemudian mudghah, lepas daripada tu 4 bulan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lepas daripada 4 bulan Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, ini perzahirkan apa yang di ilmu Allah. Malaikat tak tahu lagi, maka Allah Ta'ala nak perzahirkan apa yang ada di ilmu dia azali lagi. Allah tahu belaka dah mana manusia yang akan dicipta olehnya, apakah yang akan terjadi pada manusia ni, Allah tahu azali lagi. Hak Allah Ta'ala tahu azali lagi ni Allah zahirkan, Allah menyatakan di mana kita manusia tadi, di dalam perut ni. Maka Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, mutulih rezeki manusia yang akan jadi ni, mutulih sekian, sebanyak mana rezeki kita. Siap belaka dah rezeki kita. Sebab tu tak perlu kita risau tentang rezeki ni. Ini akidah. Rezeki semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan sebanyak mana kita selama hidup kita, minum sebanyak mana minuman kita hak masuk dalam perut kita selama hidup kita, semuanya Allah Ta'ala siap-siap dah, tetap dah. Siap tetap dah. Cuma dari sudut syariatnya, usaha dapat ke tak dapat, kembali kepada segala ketentuan rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua telah ditetap. Itu rezeki sekian. Dan ajal, umur kita sekian tempoh bila. Hak galiknya 60 hingga 70. Maka lebih daripada tu jarang berlaku. Ada hak umur 100 tapi tidak ramai. Hak mati sebelum daripada 60-70 ada, tapi tak sebanyak 60 dengan 70 hingga 70. Itulah umur ghalib umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapkan umur, bila masa umur kita akan meninggal dunia. Dan amal kita sekian. Allah Ta'ala tetapkan juga. Kerja amal kita, hak kita akan lakukan di atas dunia ni, apa hak kita buat, semuanya Allah Ta'ala tetapkan. Dan yang celaka atau yang bertuah, adakah seseorang itu daripada kalangan ahli celaka, na'udzubillah, ataupun ahli yang bertuah, yang berjaya di akhirat? Semuanya Allah Ta'ala tetap dah. Maknanya kita ni, adakah kita ni daripada golongan-golongan yang ahli bertuah di akhirat, ahli syurga? Allah tetap siap dah.
Ataupun sebaliknya kita ni daripada kalangan ahli neraka yang tidak berjaya, na'udzubillah, kita minta berlindung daripada Allah, pun Allah Ta'ala telah tetapkan segala-gala. Itu akidah. Semua ni Allah Ta'ala tetap belakang dah. Cuma kalau begitu timbul muskil. Tak payah buat ibadat gitu. Tak payah buat amal. Dah kita Allah Ta'ala tetap semua dah. Aku ni kalau Allah Ta'ala tetap hak jahat aku ni ahli neraka dah. Allah tetap gitu dah. Malah buat amal. Adakah persoalan tadi tu, adakah kita ni tahu? Adakah kita tahu bahawasanya aku ni daripada kalangan ahli celaka? Ataupun kita tahu dah kita ni daripada ahli yang bertuah di akhirat? Kita tahu ke tak tahu? Tak tahu. Oleh kerana kita tak tahu, itulah usaha Allah pilih kepada kita. Nak hak mana? Nak jalan liku-liku yang akan menyebabkan kita tadi daripada kalangan ahli neraka ke? Ataupun perjalanan hidup kita lorong-lorong yang menyebabkan kita menjadi ahli syurga? Nak hak mana? Walaupun Allah Ta'ala, ya akidah Allah tetap semua dah. Kita ni hak mana? Kita ni adakah ahli neraka, na'udzubillah, ataupun kita ni ahli syurga? Semuanya Allah Ta'ala tetap. Allah tahu belaka dah. Tetap siap dah. Cuma balik pihak kita sebelah kita ni hak tidak tahu manakah lorong kita tadi. Maka manakala itulah usaha dengan sedaya upaya usaha untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah. Maknanya dari sudut syariat kita ada usaha, kita ada ikhtiar, kita kena cari jalan untuk mendapatkan redha Allah. Moga-moga kita menjadi daripada kalangan ahli yang bertuah pada negeri akhirat. Itu dari sudut syariat. Cari usaha dia. Ini beramal. Ini tugas kita. Wa ma khalaq jinna wal ins illa liya'budun. Itu hikmah Allah Ta'ala jadikan kita untuk kita melakukan ibadah. Itu semua ditetapkan. Kemudian kita itu diamlah, yakni kita itu hiduplah, mendiamilah di dalam perut ibu kita tadi tu. Hingga mana berada dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita tadi tu, selama mana? Hinggalah sampai waktu Tuhan kehendakkan mengeluarkan daripada perut itu kepada luarnya, yakni luar daripada perut ibu, sehingga suatu tempoh yang Allah Ta'ala tetapkan kehendak untuk dikeluarkan budak ni daripada perut ibu dia. Hak ghalibnya 9 bulan tu ghalib di kita sekarang. Adapun di mereka-mereka orang-orang dulu-dulu, apatah lagi golongan pada zaman-zaman ulama-ulama besar, terdapat riwayat Imam Syafi'i, Imam Malik, dua-dua ni berada dalam perut ibu dia selama 4 tahun. Kira 4 tahun. Ada gigi dah 4 tahun ni boleh berjalan dah. Tapi 4 tahun baru keluar daripada perut ibu dia. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ada riwayat gitu 4 tahun. 4 tahun baru keluar. Kerana itulah masa yang Allah Ta'ala kehendak untuk mengeluarkan dia daripada perut ibu dia. Cuma diberlaku di zaman kita akhir-akhir ni, tak boleh lama, tak boleh lebih 9 bulan. Hanya mari kajian itu, kajian ini, makan tahid bodoh lah, bagaimana tak boleh, lemah dan lain-lain. Macam-macam adalah kajian zaman kita sekarang ni.
Tapi nak ceritanya, kalau Allah Ta'ala tak kehendak 9 bulan, tak boleh buat apa. Kalau Allah tak kehendak lagi, ada juga hak setahun. Awal-awal tua dulu ada setahun. Cuma sekarang ni dia tak boleh lebih daripada 9 bulan. Tu wallahu a'lam. Tapi apa yang kita nak cerita dari sudut pegangan kita, manakala Allah Ta'ala kehendak keluarkan budak ni, maka keluarlah dia. Tak cukup 9 bulan ke, cukup 9 bulan ke, lebih 9 bulan, tak kira. Kalau Allah Ta'ala kehendak keluar dia dengan sendiri. Tu boleh kita perhati kejadian ni, kekuasaan Allah. Bagaimana kita berada dalam perut ibu. Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara. Dan Allah Ta'ala jaga muka manusia ni daripada dia berhadap kepada tangki najis yang berada di dalam perut ibu. Allah jaga. Manakala dia nak keluar, berpusing dengan sendiri nak keluar. Tu semua apa tu? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu hebat. Tu kekuasaan Allah. Jadi mendiamilah kita sehingga suatu masa yang dikehendakkan oleh Allah Ta'ala untuk kita keluar. Maka bermula di situlah keluarnya kita daripada perut ibu kita tu. Di situlah bermulanya awal umur kita yang bangsa dunia ni. Tadi alam janin. Dia flashback. Sebelum kita nak keluar kepada alam dunia, dia flashback sikit. Sebelum kita keluar tu, kita berada dalam alam janin, dalam alam perut ibu kita, dijaga sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minum semuanya Allah Ta'ala jaga. Kemudian daripada tu, bermula daripada situlah apabila kita keluar sahaja daripada perut ibu kita, maka disitulah awal umur kita yang bangsa dunia. Sebagaimana seperti firman Allah Ta'ala, summa nukhrijukum tifla. Al-ayah, ada lagi ayatnya kat belakang, dia tidak sambung, dia tidak tulis. Maknanya kita kena cari sendiri tu al-ayah, sambunglah sendiri ayat tu hingga akhir. Artinya ayat itu Allah Ta'ala berfirman, kemudian mengeluarkan kami Allah akan kamu padahal kamu itu budak. Ketika kami keluarkan kamu tu jadi budak bayi lagi. Hingga akhir ayat itulah. Maka adalah kita manusia pada ini umur berpindahnya kita keluar celek mata kita kepada alam dunia ni, bermula daripada situlah berpindah-pindahlah kita, berubah-ubahlah kita daripada satu kelakuan budak bayi kepada hal besar, kepada kelakuan menjadi orang besar, hinggalah suatu saat jadi kita tu orang yang baligh dengan cukup umur, dengan cukup tahun 15 tahun di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, ataupun baligh tu dengan sebab yang lain-lain. Kalau tak sampai umur 15 tahun, mungkin awal sedikit, mungkin keluar mani, datang haid bagi perempuan, baliklah. Begitulah kita manusia. Daripada kita bayi, besar, isak susu, boleh merangkak, boleh berjalan. Kemudian lepas daripada boleh berjalan, kita jadi besar sedikit, masuk pasti, masuk tadika, masuk pusat asuhan, taska. Kemudian besar sedikit, sekolah rendah, sampai satu peringkat besar. Sampai satu peringkat baligh. Baligh lah. Apa baligh? Sampai umur. Maka di sampai umur ni lah seseorang tadi ditaklifkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang itu mencapai usia baligh, manakala mencapai sahaja usia baligh,
maka ketika tu dia kena pikul segala hukum hakam Allah. Segala apa yang Allah Ta'ala perintah, kena buat. Segala apa yang Allah Ta'ala larang, kena tinggal. Adapun sebelum ni, sebelum balik, amal baik yang dia buat naik kepada ibu bapa. Kerana usaha ibu bapa. Ibu bapa yang didik dia, maka dia buat amal ibadat tadi tu, dapat pahala kepada ibu bapa tadi. Amal jahat tak ditulis. Itu belum balik. Ada pun manakala balik, pikul amalan dosa pahala sendiri-sendiri. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan tentang peringkat awal ni apabila Allah Ta'ala nak beri satu-satu amanah. Apa itu amanah? Amanah ni maknanya Allah Ta'ala kata, jika kamu buat, aku beri pahala. Tapi kalau kamu tidak tunaikan, maka kamu akan diseksa. Ini amanah ni. Siapakah sanggup pikul? Allah tanya kepada bukit, Allah tanya kepada gunung, Allah tanya kepada langit, Allah tanya kepada bumi. Semuanya daripada kalangan mereka itu enggan menerima amanah tadi. Kerana apa? Mereka takut tidak terdaya untuk memikul amanah Allah Ta'ala tadi. Takut mereka tu mengkhianati memikul amanah tadi. Amanahnya, kalau buat benda ni, aku beri pahala. Kalau mu tinggal benda ni, aku seksa. Itu amanah. Jadi gunung, langit, segala makhluk-makhluk ni semua enggak. Takut khawatirnya tak boleh nak pikul amanah. Maka Allah tanya kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam terima memikul amanah tadi. Nabi Adam terima untuk kita sama-sama memikul amanah tersebut. Maka ketika itulah kita sekarang sedang memikul tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pikul amanah. Maka di usia kita 15 tahun, disitulah tempat yang dizahirkan oleh Allah untuk kita pikul amanah tadi. Amanah iaitu melakukan setiap apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian setelah daripada balik, berpindah pula kita dari hal nama orang muda, jadi orang muda lah, kepada jadi orang tua. Sehinggalah jadi orang tua. Demikianlah sehingga kepada kelakuan yang menghendaki Allah perlakukan di atas kita ini sehingga kita mati. Begitulah manusia, daripada kecil bayi jadi besar kanak-kanak sehingga balik, kemudian menjadi dewasa sehinggalah kita tu meninggal dunia. Itu ialah kisah kita manusia. Habis kat situ. Kemudian pengarang kita nak menceritakan kepada kita pula tentang apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan apabila seseorang itu dilahirkan oleh seseorang ibu. Apa tugas kita sebagai bapa ni, sebagai suami, apabila kita melihat anak kita dilahirkan. Itu dia akan cerita di bawah nanti. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah.
Eh